Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan topik 2.4, teknologi pengeluaran makanan. Okey, yang pertama, langkah-langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan adalah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan, menghasilkan dan menggunakan bakar yang bermutu, menggunakan pelbagai jenis teknologi moden, penyelidikan dan pembangunan, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum dan pengurusan tanah yang cekap. Jadi di rajah 2.11 turut ditunjukkan cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okay, samalah saja antara cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan dengan langkah-langkah yang diambil dalam teknologi makanan. So, kamu kena ingatlah 6 langkah yang terlibat. Jadi, untuk video ini kita akan tengok 6 langkah yang terlibat ataupun 6 cara yang terlibat dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Pertama, penggunaan bakar yang bermutu. Okay, penggunaan bakar yang bermutu dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan juga kuantiti pengeluaran makanan negara. Contohnya, dalam gambar ini kita ada kelapa sawit, iaitu kelapa sawit Tinera. Okey, dari kelapa sawit kita akan dapat minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dapat daripada sabut yang terdapat di buah kelapa sawit. Jadi, buah kelapa sawit Tinera telah dikacukkan antara buah sawit yang mempunyai sabut yang tebal dan juga buah sawit yang mempunyai minyak yang banyak. Jadi, hasil kita akan dapat minyak sawit dengan kualiti dan kuantiti yang lebih banyak dan lebih baik. Okay, kita ada contoh juga dalam gambar rajah ni, iaitu lembu, ayam, betik, eksotika dan belimbing. Semua hasil tanaman dan ternakan ini diternak ataupun ditanam hasil daripada kacukan bakar-bakar yang bermutu supaya makanan yang keluar adalah makanan yang berkualiti tinggi dan kita dapat kuantiti yang lebih banyak. Jadi, langkah pertama dalam teknologi pengeluaran makanan adalah penggunaan bakar yang bermutu. Apakah ciri-ciri bakar yang bermutu? Okey, yang pertama, mempunyai hasil yang banyak. Yang kedua, mempunyai daging, susu dan buah yang lebih bermutu. Yang ketiga, penjagaan mudah dan kos penjagaan rendah. Yang keempat, rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca melampau serta cepat tumbuh dan juga matang. Di sini nanti cikgu kongsikan video pelancaran bakar kambing baru. Jadi, bakar kambing baru ini mempunyai ciri-ciri bakar bermutu seperti yang ditunjukkan oleh rajah 2.12. Kamu boleh lihat video ni nanti apabila cikgu berkongsi slide ini dengan kamu. Kita teruskan kepada langkah yang kedua dalam peningkatan pengeluaran makanan, iaitu penggunaan teknologi moden. Okey, gambar rajah ini saya ambil daripada buku teks. Okey, tanaman dan ternakan diubah suai secara genetik. Okey, contoh kita boleh lihat gambar ni tanaman yang telah diubah suai secara genetik sama ada melalui kaedah kejuruteraan genetik, pengklonan dan sebagainya. Okey, gambar seterusnya ini drone, penggunaan baja kimia dan pesticid. Dan yang ketiga, alat dan mesin moden mempercepatkan proses penanaman,
pemungutan dan pemprosesan makanan. Jadi kita ada mesin-mesin khas hasil daripada teknologi moden yang membantu kita memproses makanan. Langkah yang ketiga ialah pendidikan dan bimbingan untuk petani. Jadi kita terdapat agensi-agensi kerajaan swasta malahan NGO yang membantu para petani dalam aspek pertanian. Contohnya kita ada kementerian yang mengkhususkan kepada petani iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Okay, ini logo yang di bahagian atas yang ada jata negara ini adalah logo Kementerian Pertanian. Kedua, kita ada MARDI. Ketiga, kita ada MPOB iaitu Malaysian Palm Oil Board yang mengkhususkan kepada tanaman kelapa sawit. Okey, agensi-agensi ini memperkenalkan teknik pertanian yang terkini, memperkenalkan bakar yang bermutu dan seterusnya memberi bimbingan dalam aspek penggunaan baja, racun serangga dan kawalan biologi. Selain pada yang ditunjukkan oleh buku teks, cikgu juga tunjukkan beberapa lagi agensi, contohnya Felda, RISDA dan Felcra. Felda dan Felcra melibatkan pembukaan tanah baru untuk aktiviti pertanian. RISDA mengkhususkan kepada raba iaitu tanaman getah. Seterusnya adalah penyelidikan dan pembangunan. Okey, dalam pendidikan dan pembangunan, ini selalunya diambil oleh universiti-universiti tempatan maupun luar negara ataupun kolej-kolej universiti. Contoh kat sini kita ada UPM, okey, yang memfokuskan kepada pertanian. Okey, dalam penyelidikan dan pembangunan, agensi-agensi ataupun pihak-pihak berwajib ini mengkaji teknik pertanian berkesan, mengkaji dan menghasilkan bakar bermutu tinggi, mengkaji dan mempelbagaikan jenis makanan, mengkaji dan menghasilkan baja organik dan tak organik dan mengeluarkan racun perosak yang efektif serta meneroka kawasan tanah pertanian baru. Okey, seterusnya kita ada pengurusan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Okay, dalam penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum, tanah-tanah terbiar diguna semula untuk tanaman. Contoh kat sini kita ada Felda dan Felcra yang membuka kawasan tanah baru untuk pertanian. Okay, contoh lain, mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian atau penternakan. Menyuburkan kawasan tandus, mengusahakan kolam perlombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan sesuai bagi aktiviti aquaculture. Contohnya kat sinilah dalam video ni. Mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquaculture marine. Membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau peternakan yang kekurangan bekalan air. Jadi kita gunakan kemudahan kawasan tanah ataupun perairan secara optimum untuk pertanian dan juga penternakan. Okay, video tadi ni menunjukkan tentang ternakan udang di kawasan empangan Temenggur. Empangan dibina bagi kemudahan hidroelektrik turut digunakan untuk aktiviti penternakan. Okay, langkah seterusnya adalah pengurusan tanah yang cekap. Okey, caranya ialah sentiasa mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan meningkatkan juga kuantiti hasil tanaman. Okey, pendekatan untuk pengurusan tanah yang cekap adalah seperti gambar yang ditunjukkan. Contoh yang bawah ini kita dapat lihat ni di kawasan Cameron Highland. Ini dipanggil tanaman berteres ataupun tanaman kontur ikut muka bumi. Kita ada juga tanaman campuran. Okey, dalam tanaman campuran ni beberapa tanaman ditanam bersama-sama dan kita akan dapat mempelbagaikan hasil ataupun kuantiti hasil tanaman kita dan seterusnya kita dapat mengekalkan kesuburan tanah sebab kita menanam tumbuhan yang berbeza. Okey, contoh macam ni lah. Ini namanya tanaman giliran. Tahun pertama kita tanam tomato, tahun kedua kita tanam sayuran lain, tahun ketiga sayuran lain. Bila kita buat tanaman bergilir, tanah kita akan kekal nutriennya
dan tidak kehilangan. Okey, seterusnya adalah penggunaan racun serangga. Okey, kenapa perlu hapuskan serangga? Sebab kita nak jaga kualiti dan kuantiti makanan. Okey, jika kita sentiasa menggunakan racun serangga pula, ia akan menyebabkan pencemaran dan juga boleh menyebabkan perosak lebih berdaya tahan. Okey, sorry ni kesalahan ejaan. Kita akan membunuh cacing tanah yang penting untuk kesuburan tanah dan juga kita mungkin membunuh mikroorganisma berfaedah yang penting untuk pertumbuhan tumbuhan. Seterusnya mencemarkan hasil tanaman. Jadi racun serangga sekarang pun tengah dibuat kajian supaya menjadi racun serangga yang organik yang tidak akan membunuh mikroorganisma ataupun cacing tanah. Okey, yang terakhir adalah kawalan biologi, aplikasi interaksi antara organisma seperti mangsa-pemangsa dan parasitisme. Kelebihan kawalan biologi adalah lebih mesra alam, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak sahaja, tidak menyebabkan perosak mempunyai daya tahan kepada serangga kepada dan kaedah ni adalah lebih murah. Kelemahan kawalan biologi adalah dalam jangka masa yang panjang mungkin organisma yang kita masukkan dalam kawalan biologi itu akan mengawal populasi perosak tanaman, sukar untuk meramalkan hasil kawalan biologi, memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan seterusnya mungkin mengganggu keseimbangan alam di kawasan tersebut. Okey, seterusnya kita akan tengok video tapi untuk hari ini kita tak tengok. Ini adalah contoh kawalan biologi iaitu afid daun. Macam mana kita mengawal afid daun. Afid daun ini dia akan makan tumbuhan jadi kita perlu kawal dia supaya dia tak akan lagi makan tanaman kita. Jadi ini adalah sejenis kawalan biologi. Okey, jadi kita ada aktiviti 2.5, mengkaji usaha mempelbagaikan sumber makanan oleh pelbagai agensi untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran negara. So arahannya, kamu kena buat sikit kerja kat sini. Jalankan aktiviti secara individu, pilih satu agensi yang bertanggungjawab dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan, sediakan satu video ataupun persembahan multimedia pendek berdurasi maksimum 3 minit bagi menerangkan profil agensi tersebut serta fungsinya. Dan kita ada satu lagi aktiviti iaitu aktiviti 2.6. Okey, aktiviti 2.6 racun serangga dan kawalan biologi iaitu anda dikendaki menjalankan aktiviti ini secara individu. Anda boleh memilih sama ada tentang racun serangga atau kawalan biologi. Bincangkan kelemahan dan kekuatan tajuk tersebut. Sediakan satu persembahan multimedia menggunakan aplikasi TikTok membincangkan tajuk ini. Okey, itu sahaja. Terima kasih.